Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk PDPR Pelajaran Fiqh tahun 3 pada petang ini. Sebelum kita memulakan PDPR, kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari petang ini Ustazah nak teruskan lagi dengan tajuk. Sebelum ni Ustazah dah terangkan apa maksud fardu ain dan juga contoh perkara fardu ain. Hari ini merupakan tajuk yang terakhir dalam pelajaran fiqh tahun 3 iaitu fardu kifayah. Ustazah akan terangkan apa dia pengertian dan juga contoh-contoh fardu kifayah. Ustazah harap kamu dapat faham apa yang Ustazah terangkan. Sila rujuk buku teks muka surat 63. Apa yang dimaksudkan dengan fardu kifayah? Fardu kifayah bermaksud perkara yang wajib ditunaikan oleh sebahagian daripada masyarakat sesuatu tempat. Jika tiada yang melaksanakannya, maka berdosa seluruh masyarakat di tempat tersebut. Ustazah ulang lagi sekali. Pengertian fardu kifayah ialah perkara yang wajib ditunaikan oleh sebahagian daripada masyarakat sesuatu tempat. Jika tiada yang melaksanakannya, maka berdosa seluruh masyarakat di tempat tersebut. Di sini cuba awak perhatikan ada 5 gambar. Di bawah ada 5 gambar. Cuba awak tengok. Gambar yang pertama, kapal terbang. Kedua, pengurusan jenazah. Ketiga, orang berniaga. Keempat, pesawah membajak. Dan yang kelima, di dalam kelas. Apa yang saya nak terangkan? Perkara yang wajib ditunaikan oleh sebahagian masyarakat sesuatu tempat. Jika tiada melaksanakannya, maka berdosa seluruh masyarakat di suatu tempat. Ini lebih kepada apa dia? Maksud iaitu pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah adalah perkara contoh fardu ain. Itu yang paling utama. Selain daripada pengurusan jenazah, perkara lain selain daripada pengurusan jenazah iaitu seperti awak nampak di sini kapal terbang. Ini orang yang mahir sahaja yang boleh membawa kapal terbang. Betul. Ini dia panggil adalah juga contoh satu fardu kifayah iaitu dia memahir sesuatu bidang. Kemahiran sesuatu bidang saya nak cakap. Gambar yang ketiga tu orang sedang berniaga. Mencari nafkah juga adalah perkara fardu, bukan mencari nafkah, maksudnya mencari rezeki yang halal dikira juga fardu kifayah. Begitu juga yang keempat, seorang petani. Orang kata seorang petani ni pun dia iaitu satu kemahiran juga. Ia juga tergolong dalam fardu kifayah. Dan yang kelima tu menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni juga salah satu contoh fardu kifayah. Ini daripada gambaran di bawah lah. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 64. Tengok ni. Sini contoh fardu kifayah. Pertama, menguruskan jenazah. Ini yang dikatakan tadi. Sekiranya sesuatu tempat itu tidak ada yang melaksanakan, maka seluruh di tempat itu akan mendapat dosa. Seandainya sebahagian daripadanya melakukan, maka yang lain terhindar daripada dosa. Inilah dikatakan menguruskan jenazah. Mengurus jenazah ni bukannya kita nak perlu uruskan seluruh kampung. Uruskan. Dia ada bahagian-bahagian dia. Siapa yang mandikan, siapa yang kafankan, dan siapa yang menggali kubur untuk kita kebumikan. Itu yang dikatakan ada tugas-tugas yang tertentu. Itu yang dikatakan fardu kifayahnya, iaitu ada sikap apa? Sikap
menolong dan juga membantu. Kan? Maka jenazah ni memang harus kita percepatkan urusannya. Kita tidak boleh simpan lama-lama. Okey, sebabnya antaranya ialah apabila kita menyimpan lama-lama jenazah ni, dia akan mengeluarkan bau. Okey, jadi daripada kita nak menghindarkan daripada berlakunya fitnah ataupun apa-apalah andaian orang sekeliling, maka kita kena uruskan jenazah ni kena cepat. Jadi iaitu adalah orang kata yang menguruskannya, kan? Iaitu apa dia? Daripada jenazah tu kita mandikan, kita kafankan, kita sembahyangkan serta juga mengkebumikan. Itu yang dikatakan fardu kifayah. Okey. Jelas ya? Okey. Seterusnya yang kedua, apa dia contoh fardu kifayah? Tengok muka surat 65. Menguasai kemahiran dalam bidang yang diperlukan. Okey, macam contoh tadi kan. Yang Ustazah terangkan tadi dekat gambar pada muka surat 63 tu. Itu adalah kemahiran. Menguasai kemahiran. Okey, kita tengok apa dia ni. Iaitu setiap umat Islam perlu mempelajari dan menguasai kemahiran dalam bidang tertentu seperti doktor, guru, polis dan sebagainya. Manakala dalam ilmu pengetahuan adalah seperti sains, matematik, komputer, ilmu agama dan sebagainya. Okey, ini juga adalah fardu kifayah. Kenapa kita perlu mempelajari dan menguasai kemahiran? Kan, ini adalah untuk kehidupan kita. Kalau tak ada doktor, Ustazah nak terangkan, kalau kita di dunia ni tak ada kemahiran dalam pakar doktor, siapa yang nak merawat manusia? Begitu juga guru. Kalau tiada guru, macam mana kita nak menuntut ilmu? Itulah yang dikatakan kemahiran dalam bidang yang diperlukan. Kan, macam polis. Kalau tak ada polis, macam mana siapa nak jaga keselamatan negara? Okey, maka bidang-bidang tertentu tu adalah dalam contoh fardu kifayah. Dalam bidang kemahiran itu adalah fardu kifayah. Jangan ingat bila kita dah habis sekolah, tak payah nak tuntut ilmu, tak apa, tak perlu. Kan? Tak perlu dalam kemahiran tu, tak perlu. Perlu sebab ada kepentingannya dalam masyarakat. Kan? Okey. Tengok info di bawah tu. Okey. Okey, info ni. Okey. Mengikut ajma' ulama', menguruskan jenazah adalah fardu kifayah yang berkaitan dengan semua orang Islam di sebuah kawasan. Jika tiada seorang pun di kawasan tersebut yang boleh menguruskannya, maka hukumnya bertukar menjadi fardu ain kepada semua orang Islam. Kan? Itu mengikut ajma' ulama'. Okey, maka menguruskan jenazah ni adalah asalnya fardu kifayah. Sekiranya dalam sesuatu tempat itu tak ada siapa yang boleh menguruskan, dia jadi jatuhnya fardu ain, iaitu wajib setiap umat Islam tu untuk melakukannya. Okey, tengok pada penghayatan pula. Okey, fardu ain adalah wajib dilakukan bagi setiap umat Islam. Okey, ingat ya, kat sini Ustazah highlight fardu ain wajib dilakukan bagi setiap umat Islam. Okey, wajib dilakukan bagi setiap umat Islam. Manakala fardu kifayah, sekiranya seseorang melakukannya, maka yang lain terlepas dari dosa. Contohnya macam tadilah, menguruskan jenazah. Kan, apabila seorang dah melaksanakan, maka terlepas yang lain daripada dosa. Okey, Ustazah harap kamu faham apa yang dah Ustazah terangkan. Okey, yang sebelum cuti ni mengenai fardu ain dan hari ini mengenai fardu kifayah. Okey, maka apabila Ustazah dah terangkan ni, kamu dapat inilah dengan lebih jelaslah apa yang dikatakan dengan fardu kifayah. Jangan kita ingat tak perlu belajar, tak perlu kita menuntut ilmu.
Okey, tak payah kita nak uruskan, dah ada orang lain uruskan. Kan? Benda tu semua kita kena belajar. Seandainya yang menguruskan jenazah sebelum ni seperti orang tua. Bila orang tua dah tak ada, siapa nak uruskan? Inilah generasi-generasi muda yang akan mentadbir, yang akan menguruskan. Okey. Okey, Ustazah harap kamu dapat faham dengan lebih jelas. Okey. Ustazah sudahi pelajaran PDPR kita pada petang ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.